بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tun Amira Iman. Saya merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling dari Sekolah Menengah Tahfiz Visual Lembong Perak. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan penulisan pendidikan dalam rujukan saya yang bertajuk hubungan sikap pelajar dan tugas terhadap tekanan kerja guru dalam kalangan guru menengah tahfiz dan kajian hubungan sikap pelajar dan beban tugas terhadap tekanan kerja dalam kalangan guru di sekolah menengah tahfiz diinspirasikan kerana di dalam era pendidikan abad ke-21 ini, peranan guru semua tahu bahawa peranan guru bukan sahaja terbatas sebagai pendidik dan juga mengajar dalam kelas, tetapi dia juga mempunyai tuntutan yang lain dan juga agar memberikan impak dan kualiti dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Jadi keadaan ini kadang-kadangnya menyebabkan guru menjadi lebih cenderung berasa tertekan mengikut kajian terdahulu berdasarkan kajian literatur, iaitu Khalid Rimi. Antara kenyataan masalah yang telah saya masukkan di dalam kajian penulisan saya, yang pertama, pada abad ke-21 ini guru berhadapan dengan bebanan tugas yang semakin kompleks sehingga melangkaui pengajaran. Yang kedua, tekanan kerja meningkat akibat beban tugas, sikap belajar dan cabaran urus sendiri darjah. Yang ketiga, dalam konteks pendidikan tahfiz khususnya, guru turut memikul tanggungjawab menjadi guru hafazan dan juga membentukkan sasiah murid dan menjadikan tekanan itu lebih signifikan. Yang keempat, dalam tekanan kerja boleh menjejaskan kesejahteraan guru dan juga keberkesanan aktiviti tersebut. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan kajian yang terdahulu yang masih terbatas, di mana kajian ini masih terhad dalam mengkaji secara serentak kaitan antara pengaruh sikap pelajar, beban tugas dan pengalaman mengajar terhadap tekanan kajian saya ini. Terdapat 3 objektif utama kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti hubungan antara sikap pelajar dan tekanan kerja guru. Yang kedua, mengenal pasti hubungan antara beban tugas guru dan tekanan kerja guru. Dan yang ketiga, mengenal pasti perbezaan tekanan kerja guru berdasarkan soalan kajian mula. Saya turut mempunyai 3 soalan kajian yang perlu dijawab dalam kajian ini. Yang pertama, adakah terdapat hubungan antara sikap pelajar dan tekanan kerja guru? Yang kedua, adakah terdapat hubungan antara beban tugas guru dan tekanan kerja guru? Dan yang ketiga, adakah terdapat perbezaan tekanan kerja guru berdasarkan dalam kaji hasil dapatan di dalam kajian ini? Saya turut membangunkan 3 hipotesis, iaitu hipotesis null hipotesis, di mana yang pertama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap pelajar dan tekanan kerja guru. Null hipotesis yang kedua adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara beban tugas guru dan tekanan kerja guru. Dan null hipotesis yang ketiga adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam tekanan kerja guru berdasarkan pengalaman bahagian metodologi dalam kajian saya, di mana saya memberi pusat dan inisiatif untuk membuat kajian dalam bentuk kuantitatif dan juga mengadakan soal selidik melalui pautan Google Form. Selain itu, saya juga telah memilih sampel seramai 150 orang guru dari 5 buah sekolah tahfiz dan visual di negeri Perak, dan juga dari segi pengumpulan data adalah soal selidik semata-mata, dan juga saya membuat persampalan secara bertujuan, iaitu purpose sampling, dan saya telah membahagikan instrumen kajian saya kepada 4 bahagian, di mana bahagian 1, bahagian A adalah demografi profile, bahagian B sikap pelajar iaitu sebanyak 10 item, bahagian C beban tugas guru sebanyak 10 item, dan juga bahagian D tekanan kerja guru sebanyak 10 item juga. Dari segi skala, saya telah memilih Likert 5 mata, iaitu di mana 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat bersetuju. Okey, dari segi kesahan dan kebolehpercayaan adalah berdasarkan kajian terdahulu, dapatan daripada hasil kajian dan perbincangan dalam analisis kajian saya. Di sini dapat dilihat konstruk itu sikap pelajar dan juga beban tugas guru mempunyai dari segi converge apa dia adalah melebihi 0.70, iaitu sikap pelajar 0.816, tahap ini adalah sangat tinggi, dan juga beban tugas guru iaitu 0.832 juga tinggi. Dan jadi di sini dapat terlihat kaitan converge apa ini menunjukkan bahawa alat kajian yang digunakan adalah mempunyai sangat boleh dipercayai. Jadi kita lihat juga dari segi hubungan antara kembali ubah, iaitu dari segi sikap pelajar dan tekanan kerja guru dan juga beban tugas guru terhadap tekanan kerja guru. Jadi kita lihat sini R iaitu 0.511, P pula adalah 0.05. Jadi ini menunjukkan hubungan yang positif yang signifikan di antara sikap pelajar dan juga tekanan kerja guru tersebut. Dan juga kita lihat juga dari segi kembali ubah yang kedua, iaitu R 0.4X
P kurang daripada 0.05. Jadi ini akan menunjukkan hubungan positif yang signifikan di antara beban tugas guru dan tekanan kerja guru. Jadi kita lihat juga perbezaan antara berdasarkan pengalaman kerja guru yang penghematan yang lama dengan baru. Jadi kita lihat sini terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap di antara tahap tekanan kerja guru berdasarkan pengalaman kerja, iaitu P kurang daripada 0.05, di mana semakin lama servis guru itu, semakin rendah tahap tekanan yang dihadapi oleh guru itu. Jadi ringkasnya keputusan daripada 3 hipotesis null, hipotesis terlihat iaitu ketika adalah ditolak. Jadi kesimpulan utama yang terdapat di sini, sikap pelajar yang negatif meningkatkan tekanan kerja guru, dan juga beban tugas yang tinggi meningkatkan tekanan kerja guru, dan juga pengalaman mengajar mengurangkan akan dijadikan sebagai satu motivasi untuk mengurang. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, suka saya merumuskan bahawa sikap pelajar negatif meningkatkan tekanan kerja guru, beban tugas guru yang tinggi meningkatkan tekanan kerja guru, guru-guru pengalaman boleh mampu lebih mengurus emosi dan tekanan kerja guru banding guru yang kurang pengalaman. Jadi dari segi implikasi kajian, intervensi pengurusan adalah perlu dikukuhkan. Pengalihan tugas guru perlu lebih sistematik dan seimbang, serta program kesejahteraan guru perlu dilakukan, ditingkatkan daripada secara berterusan untuk menyokong psikososial dan sokongan emosi. Jadi saya mengharapkan insyaAllah saya akan membuat lagi kajian yang lebih menyeluruh pada satu masa nanti, dan juga jadi saya mengharapkan agar kajian ini dapat diguna pakai untuk memastikan sistem pendidikan terus berkembang lebih maju di mata dunia. Sesungguhnya seperti tema Hari Guru 2026, Guru Bitara Nadi Negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.